Okey, kita tengok kepada fungsi pula. Tadi kita tengok pada struktur sahaja. Okey, yang ini kita akan fokus kepada fungsi organ pembiakan ini. Okey, sistem pembiakan lelaki berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan dan menyalurkan sperma keluar daripada badan. Okey, sperma tu apa? Sperma tu tadi yang sel yang kita tunjuk yang macam berudu tu. Okey, yang ada kepala, yang ada ekor, itu adalah sperma. Jadi, sperma ni dikeluarkan daripada badan lelaki melalui sistem pembiakan lelaki. Dia dihasilkan, dia akan disimpan dan dia akan menyalurkan sperma tu keluar. Okey, sperma akan dikeluarkan melalui ini semen. Okey, dalam sains nama saintifik dia adalah semen, S-E-M-E-N yang tadi yang cikgu cakap bukan digunakan untuk tampal dinding tu. Okey, semen itu adalah air mani dekat sini. Okey. Jadi bezakan semen dengan semen yang guna untuk tampal dinding tu. Okey, ini fungsi organ pembiakan lelaki. Kalau kita tengok tadi cikgu dah sebut tentang vesicle semen. Okey, ini rajah sistem pembiakan dari segi dari pandangan sisi. Okey, kalau tadi kita tengok daripada pandangan hadapan. Okey. Okey, vesicle semen menghasilkan cecair semen bagi mengaktifkan sperma. Okey, jadi dia akan menghasilkan cecair semen ataupun air mani lah. Okey, bagi mengaktifkan sperma. Jadi sperma itu akan berada di dalam cecair semen ini. Okey. Kemudian kita ada ductus sperma, di mana ductus sperma ini akan membawa sperma dari testis ke uretra. Okey, mana tadi? Ductus sperma akan bawa daripada testis, okey, dia akan pergi kepada uretra. Uretra di sini. Okey. Kemudian seterusnya kita ada uretra, iaitu saluran untuk menyalurkan sperma keluar dari badan. Okey. Ini saluran tadi kalau kita perhatikan gambar rajah yang sebelum ini, uretra itu berada di tengah-tengah zakar. Okey. Jadi uretra ini akan akan menyalurkan sperma keluar setelah dia menerima sperma itu daripada ductus sperma. Jadi daripada vesicle semen ini, daripada vesicle semen dia akan menghasilkan, dia akan dibawa menghasilkan semen. Kemudian ductus sperma akan membawa sperma itu daripada semen tadi, dari testis kepada uretra. Kemudian zakar pula adalah organ yang masuk ke dalam faraj untuk membawa masuk sperma. Jadi daripada uretra tadi diangkut keluar melalui zakar lah. Seterusnya, di sini kita ada kelenjar prostat. Fungsi bagi kelenjar prostat, di sini ada kelenjar prostat ni, warna oranye ni. Adalah untuk mengeluarkan cecair bagi mengaktifkan sperma. Jadi dia ada satu cecair lain, untuk mengaktifkan sperma, dan di situ adalah fungsi bagi kelenjar prostat lah. Di sini testis fungsinya adalah menghasilkan sperma. Jadi bila dia menghasilkan sperma, sperma ini akan disimpan di kelenjar prostat, di mana kelenjar prostat ini dia akan mengeluarkan cecair bagi mengaktifkan sperma ini. Sebenarnya kalau kita perhatikan di sini vesicle semen adalah menghasilkan cecair semen bagi mengaktifkan sperma. Betul. Vesicle semen ni dia akan hasilkan cecair semen untuk aktifkan sperma. Tolong bezakan testis hasilkan sperma. So, bila testis hasilkan sperma, dia akan bergabung dengan cecair semen yang mengaktifkan sperma, di mana selepas itu, cecair semen itu yang mengandungi sperma akan disimpan di dalam kelenjar prostat. Itu sebenarnya fungsi kelenjar prostat, di mana dia akan simpan cecair yang mengandungi sperma itu. Sebelum ia dihantar keluar melalui uretra. Kepada melalui ductus sperma kepada testis. Alright. Skrotum. Akhir sekali skrotum adalah menempatkan dan melindungi testis. Ini di bahagian luar ni.
Okey, dan skrotum ini juga dia sebenarnya dia berfungsi untuk memastikan testis berada pada suhu yang sesuai. Okey, sebab nak jagalah, nak protect. Alright, itu adalah sistem pembiakan lelaki. Sekarang kita tengok pula fungsi bagi organ pembiakan perempuan. Okey, kalau kita tengok di sini, sistem pembiakan perempuan, okey, berfungsi untuk menghasilkan ovum dan menyediakan tempat untuk fetus berkembang. Okey, ovum tu apa? Ovum tadi yang bulat tadi, sel pembiakan perempuan yang bulat tu adalah ovum yang kita dah tengok tadi. Dan fetus tu adalah bayi, okey, sebelum lahir. Okey, dia berada dalam perut, itu nama dia fetus. Lepas lahir baru dia jadi bayi. Okey, jadi ini fetus ni apa? Fetus tu adalah bayi yang berada di dalam kandungan. Nama bayi, kita panggil apa? Scientific name. Okey, bagi bayi apabila dia berada di dalam kandungan. Kita tak sebut bayi, kita sebut sebagai fetus. Okey. Okey, ovari. Okey, yang pertama ni sini ovari. Ini pun pandangan sisi ovari. Iaitu tempat menghasilkan ovum. Okey, itu fungsi dia, menghasilkan ovum, iaitu menghasilkan sel pembiakan bagi perempuan lah, ovum. Okey, ovum ni sebenarnya sel pembiakan yang paling besar dalam manusia. Okey, dalam banyak-banyak dalam manusia ni sel yang paling besar adalah ovum. Okey, maksudnya lelaki dia tak ada sel yang paling besar lah. Okey, sebab dia ada pada perempuan. Sebab tu lelaki kena ikut cakap perempuan kot. Okey. Tiub falopio iaitu saluran tempat mengangkut ovum dari ovari ke uterus. Okey. Iaitu tempat persenyawaan berlaku. Okey, itu adalah tiub falopio. Tadi kita tengok tiub falopio dia ada di sebelah kanan dan juga kiri. Jadi fungsinya adalah apabila ovum tu terhasil di ovari, dia akan diangkut oleh tiub falopio, okey, kepada uterus. Okey, iaitu tempat di mana persenyawaan berlaku. Ini adalah uterus, satu ruang. Okey, kita tak nampak sangat jelas bila pandangan sisi. Tapi kalau pandangan tadi, pandangan hadapan, kita nampak jelas uterus tu. Iaitu satu tempat perkembangan fetus jika persenyawaan ovum berlaku dan tempat untuk melindungi fetus. Okey, iaitu kandungan. Kalau kita tengok pada perempuan bila dia mengandung, okey, iaitu bahagian di mana bayi itu disimpan, iaitu di mana fetus, okey, fetus bukan bayi, fetus, okey, disimpan adalah di bahagian uterus selama 9 bulan 10 hari, okey. Di situlah bayi tu, fetus tu berkembang, okey, apabila berlakunya persenyawaan antara ovum dan juga sperma tadi. Okey. Untuk cervix, okey, di sini ada satu ruang, okey, nama dia cervix, di mana fungsinya adalah menghasilkan cecair untuk pergerakan sperma. Okey, itu cervix, dia ada cecair. Okey, supaya sperma tu mudah untuk bergerak pergi kepada ovari yang berada di tiub falopio. Okey. Kemudian faraj yang di bawah itu adalah menerima sperma daripada zakar. Itu bukaan di bahagian bawah. Okey, itu fungsi faraj lah. Okey, jadi kalau kita perhatikan ni laluan dia, okey, di sini bermula dengan faraj, dia menerima sperma daripada zakar pergi kepada cervix, di mana cervix ini akan hasilkan cecair supaya sperma tu mudah untuk bergerak. Kemudian dia akan dibawa, sperma itu akan dibawa kepada uterus, okey. Dan di uterus ini akan ada ovum akan melekat, okey, di bahagian uterus selepas tempat persenyawaan berlaku adalah di tiub falopio, okey. Jadi dia akan dibawa, sperma tu akan dibawa terus sampai ke tiub falopio di mana adanya ovum, okey. Di situ akan berlaku persenyawaan antara sperma dan juga ovum. Okey, dan ovum tadi ingat dia dihasilkan di bahagian ovari. Ovari dia kekal dekat situ je. Okey. Okey, dan sperma tu sebenarnya dia akan dihasilkan berjuta-juta, banyak. Okey, jadi yang mana yang akan masuk ke dalam ovari tu hanya ada satu saja yang terpilih, yang betul-betul baguslah. Okey. Okey, ini adalah latihan. Okey, latihan ni pun boleh didapati di bahagian pautan di bawah, okey, di mana cikgu tukarkan dalam bentuk kuis.
Okey, jadi terus kepada kuis secara online. Okey. Kita seterusnya pada pembelajaran yang seterusnya iaitu 1.1.4 iaitu proses persenyawaan dalam asas kejadian manusia. Okey, proses persenyawaan manusia ni berlaku apabila bercantumnya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan zigot. Okey, zygote. Okey, zygote ni apa pula? Gamet tu apa pula? Okey, sebenarnya tadi kita dah tahu maksud proses persenyawaan adalah proses di mana ovum dengan sperma bergabung. Itu nama dia proses persenyawaan manusia. Okey. Apabila bercantum, berlaku apabila bercantumnya gamet jantan dan gamet betina. Gamet ini adalah sel pembiakan. Dia banyak tadi. Kalau induk tu manusia. Manusia tu sendiri, manusia lelaki, manusia perempuan, jantan dan juga betina. Kalau haiwan kita sebut jantan dan betina. Gamet ni pula adalah nama sel pembiakan tu. Sel pembiakan tu macam ovum dan juga sperma. Itu adalah gamet. Kita kata ovum kita sebut sebagai gamet jantan. Ovum adalah gamet betina dan juga sperma ni adalah gamet jantan. Jadi bila gamet jantan, sperma bergabung dengan gamet betina, ovum, maka kita kata berlakulah proses persenyawaan. Okey, hasil dia akan membentuk yang pertama iaitu zygote. Kalau kita perhati kat sini, gambar rajah mungkin boleh nampak lebih jelas lah. Okey, lelaki, perempuan. Ini induk. Induk lelaki, induk perempuan. Okey, berkahwin. Okey, kemudian gamet jantan, sperma bergabung dengan gamet betina, ovum. Ada berlaku percantuman di sini. Organ pembiakan perempuan, yang menghasilkan ovum. Di sini. Dan di sini organ pembiakan lelaki menghasilkan sperma. Dua-dua bercantum. So, bila dah bercantum, maka dia pergi ke sini, berlakulah kita namakan sebagai persenyawaan. Ini persenyawaan. Di mana hanya satu sperma sahaja. Macam cikgu cakap tadilah, hanya satu sperma sahaja yang berjaya disenyawakan oleh ovum. Ni banyak ni, berjuta-juta. Tapi yang betul-betul bertuah saja yang dapat masuk menembusi ovum, dinding ovum ni. Kemudian selepas berlakunya persenyawaan, di sini kita perhatikan maka akan terbentuknya zygote. Ini adalah zygote. Terbentuknya zygote. Kemudian selepas zygote ni adalah sel yang pertama yang terbentuk hasil daripada persenyawaan. Lepas terbentuknya zygote, maka akan membentuk embrio. Yang kedua. Di mana embrio ni dia dah ada lengkap, antara ada kaki, tangan, secara nak kata lengkap sangat tak ada, tapi jantung dah mula bergerak, berfungsi. Dan yang komplit, sebelum dilahirkan dah komplit. Maksudnya dalam kandungan tu, dalam 9 bulan, 8 bulan dalam kandungan, itu kita namakan sebagai fetus. Sebelum dia dilahirkan, dia disebut sebagai fetus. Dan sebelum terhasilnya fetus, adalah embrio yang tidak cukup lengkap. Dan apabila keluar, dah dilahirkan, barulah membentuk bayi. Jadi mengapakah hanya satu sperma sahaja yang berjaya disenyawakan dengan ovum? Bincangkan. Jadi kejadian ini adalah lumrah kejadian alam lah. Di mana sperma yang betul-betul kita kata perfect, yang akan masuk. Kita tengok seterusnya. Dah habis sebenarnya. Ini adalah latihan, pun boleh dilihat di link di bawah. Cikgu akan masukkan dalam bentuk kuis online. Ini adalah kita punya aktiviti. Kita teruskan. Jadi imbas maklumat, ini boleh tengok balik lah. Jadi
Alright, latihan-latihan ini kita boleh dapatkan daripada pautan di bahagian deskripsi video ini. Okey, jadi habis untuk topik yang pertama, unit 1 manusia. Okey. Jadi diharap murid-murid faham, okey, boleh faham. Okey, gunakan video ini sebagai panduan ataupun rujukan untuk nak lebih memahami setiap satu tu. Okey, jadi kita berhenti setakat ini. Okey, jumpa lagi dalam unit 2 haiwan bagi pendidikan sains sosial dan alam sekitar tingkatan 4. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.